Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah binti Muhammad Jais, pelajar semester 7. Saya menjalani praktikum fasa kedua di SK Cyberjaya. Pensyarah pendidik saya ialah Ustazah Sarkiah binti Syari untuk mata pelajaran pendidikan Islam, manakala bahasa Arab pula Dr. Khairul Anwar bin Abu Osman. Guru pembimbing saya ialah Ustazah Rohani binti Muhammad untuk mata pelajaran pendidikan Islam, manakala untuk mata pelajaran bahasa Arab ialah Ustazah Siti Nurul Ain binti Najmuddin. Pada hari ini, dalam video ini, saya ingin menerangkan kekuatan dan kelayakan saya untuk menjadi cemerlang praktikum kali ini. Di dalam video ini, saya akan menerangkan mengenai perancangan dan pelaksanaan PDP keseluruhan. Seterusnya, saya akan menerangkan pentaksiran yang saya lakukan semasa tempoh praktikum ini. Seterusnya, ialah saya melakukan refleksi sama ada PDP ataupun jurnal. Selain itu, saya melakukan co-curriculum dan akhir sekali ialah peranan-peranan lain. Di dalam perancangan dan pelaksanaan PDP seluruhnya ialah yang pertama saya akan menerangkan mengenai hasil pembelajaran. Yang kedua ialah strategi PDP. Yang seterusnya ialah elemen merentas kurikulum. Seterusnya ialah pedagogi masa kini. Yang seterusnya ialah kemahiran insaniah dan akhir sekali ialah bahan bantu mengajar. Okey, yang pertama ialah hasil pembelajaran. Di dalam hasil pembelajaran, saya perlu menulis menggunakan 5 perkara ini, iaitu yang pertama ialah audience, behaviors, context, degree and last sekali ialah situation. Okey, audience ni ialah penonton, iaitu murid kita sendiri. Behavior ialah sifat. Sifat ini mestilah yang boleh dinilai. Seterusnya ialah content, ialah kandungan yang kita yang nak mengajar waktu itu. Degree ialah tahap, iaitu seperti jelas, tepat, fasih dan sebagainya. Situation ialah aktiviti yang kita lakukan semasa PDP dilaksanakan. Okey, yang pertama ialah saya akan bacakan selepas proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama ialah menyatakan pengertian nama Allah As-Sabur dengan tepat selepas aktiviti sumbasaran. Seterusnya ialah membaca dalil nakli nama Allah As-Sabur dengan jelas selepas aktiviti talaki musyafahah. Yang terakhir ialah menjelaskan kelebihan orang yang bersabar dengan betul selepas aktiviti penceritaan kisah Nabi Ayub. Okay, di sini yang di dalam kotak warna hijau itu ialah audience, ini murid. Yang warna purple ialah sifat. Maknanya sifat ni okey, macam contoh membaca, kita boleh menilai terus daripada membaca itu. Okey, seterusnya ialah yang warna krim ialah kandungan. Kerana kandungan ni kita boleh rujuk di dalam standard pembelajaran. Okey, seterusnya ialah degree, ialah tahap, warna tepat, jelas, betul, fasih dan sebagainya. Situation ialah warna kuning, ini adalah aktiviti. Contohnya aktiviti sumbasaran, talaki musyafahah, penceritaan kisah Nabi Ayub, penerangan guru, peta minda dan sebagainya. Banyak lagi aktiviti yang boleh dibuat yang sesuai dengan tahap murid di dalam kelas kita. Okey, strategi PDP yang pertama saya menekankan berpusatkan guru, berpusatkan murid, berpusatkan bahan bantu mengajar dan akhir sekali sistem ganjaran. Okey, berpusatkan guru ini ialah seperti saya memberi penerangan mengenai sesuatu topik itu. Selain itu, berpusatkan murid. Kebanyakannya saya menggunakan berpusatkan kepada murid, sepertinya murid melakukan aktiviti sumbasaran, murid melakukan aktiviti penceritaan, murid melakukan aktiviti pembentangan, murid melakukan membina peta minda dan sebagainya. Selain itu, penggunaan berpusatkan bahan, saya menggunakan bahan-bahan yang mudah dicari, mudah dibawa dan menarik minat murid. Okay, dan sekali
sistem ganjaran. Saya menggunakan sistem ganjaran ini untuk menarik minat murid untuk lebih belajar, untuk membuat sesuatu aktiviti itu. Okey, contoh sistem ganjaran yang saya guna, saya menggunakan buku, saya membuat buku ganjaran dan berikan kepada murid. Apabila mereka menyiapkan sesuatu latihan itu, saya akan berikan stiker. Ada stiker yang comel diberikan di dalam buku ganjaran. Buku ganjaran tersebut murid akan pegang sendiri untuk bertanggungjawab sebagai pemberian saya. Okey, seterusnya ialah yang 5, merentas kurikulum. Saya turut menekankan di dalam perancangan dan pelaksanaan saya. Yang pertama ialah keusahawanan, kreativiti dan inovatif, dan sekali ialah teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, di dalam keusahawanan ini ialah seperti murid bekerjasama melakukan sesuatu aktiviti itu seperti pembentangan, melakukan berpasangan, membuat peta minda. Okey, contoh kreativiti dan inovatif pula saya menekankan membina inovasi, membina peta minda yang menarik, membuat pembentangan yang sangat menarik. Okey, selain itu teknologi maklumat dan komunikasi ini kebanyakannya saya menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint untuk pengajaran dan pembelajaran saya. Okey, selain itu semasa PDPR berjalan, mana pengajaran dan pembelajaran di rumah, saya menggunakan aplikasi Google Meet untuk pertemuan pengajaran saya. Selain itu, saya menggunakan aplikasi Quizizz untuk membuat latihan. Selain itu, saya menggunakan Google Classroom untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Yang seterusnya ialah amalan pedagogi masa kini. Kebanyakannya saya menggunakan pembelajaran kooperatif di dalam perancangan dan pelaksanaan saya. Okay, contoh pembelajaran kooperatif ni ialah bekerjasama melakukan sesuatu perkara. Okay, seterusnya ialah kemahiran insaniah yang saya terapkan di dalam perancangan dan pelaksanaan saya ialah pemikiran kritis dan menyelesaikan masalah. Kedua ialah kemahiran keusahawanan. Ketiga ialah pembelajaran sepanjang hayat. Pemikiran kritis dan menyelesaikan masalah ini seperti melakukan aktiviti pemasaran. Saya berikan soalan kepada murid dan murid perlu berfikir di luar kotak, berfikir secara kritis dan menyelesaikan soalan yang saya berikan, menyelesaikan masalah tersebut. Okay, seterusnya ialah kemahiran keusahawanan. Murid bekerjasama melakukan aktiviti. Contohnya membuat pembentangan, membuat peta minda. Seterusnya yang terakhir ialah pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat ni dalam bidang agama sangat penting. Seperti kalau kita mempelajari tajwid, mestilah kita hendak murid tu belajar dan faham sampai ke sepanjang hayat mereka. Contohnya dalam bidang adab, macam mana mereka boleh mengaplikasikan adab tersebut di kehidupan seharian mereka. Okey, seterusnya ialah yang terakhir dalam pelaksanaan dan perancangan. Perancangan dan pelaksanaan keseluruhan ialah bahan bantu mengajar. Okey, saya antaranya yang ni saya menggunakan kertas A4 ataupun kertas warna. Pen warna ni disediakan murid sendiri. Lepas tu saya menggunakan inovasi Ustaz Badruddin untuk mengajar hot, iaitu saya menggunakan pen marker, file dan kad tekapan. Okey, murid akan menekap, meniru, kemudian tulis perkataan huruf tersebut. Huruf hot yang tapi atas bimbingan guru. Guru akan bimbing murid-murid macam mana untuk memulakan penulisan hot. Okey, seterusnya di dalam semasa PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah, kebanyakan saya menggunakan aplikasi Google Meet untuk PDPR saya. PowerPoint untuk multimedia interaktif untuk pembentangan untuk mengajar kepada murid. Dan Quizizz ialah latihan yang saya berikan kepada murid. Okey, seterusnya kita masuk kepada pentafsiran. Pentafsiran yang saya menggunakan 3 kaedah iaitu lisan, bertulis dan pemerhatian. Lisan ialah semasa murid membaca
hafazan surah Az-Zalzalah sebagai contoh. Contohnya, ataupun murid membaca dalil nakli yang terdapat di dalam hukum-hukum pelbagai topik. Selepas itu, selepas mereka membaca dengan lancar, saya akan menandakan kemajuan mereka di dalam fail yang saya buat, fail pentafsiran. Seterusnya ialah bertulis, ialah untuk dalam bahasa Arab ialah maharat kitabah. Ada aktiviti maharat kitabah dan untuk pendidikan Islam ialah pelbagai aktiviti boleh buat. Seperti saya hari tu saya membuat origami baju dan murid akan tulis di atas baju tersebut. Ini penilaian saya buat kepada mereka. Dan seterusnya ini maharat kitabah. Dan pemerhatian saya akan melihat tingkah laku mereka di dalam kelas. Macam mana adab mereka di dalam kelas semasa pengajaran dan pembelajaran itu berjalan. Okey, seterusnya ialah refleksi. Refleksi ialah yang pertama ialah refleksi PDP. Refleksi ialah maklum balas yang perlu saya buat selepas pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Okey, seterusnya di dalam refleksi saya menulis objektif pembelajaran berjalan dengan baik. Contoh, kekuatan, kelemahan yang terdapat semasa sesi PDP, cadangan penambahbaikan yang perlu saya buat. Okey, seterusnya portfolio. Portfolio saya sangat kemas dan lengkap. Mengikut senarai semak yang diberikan. Saya menyusun di dalam portfolio ini mengikut senarai semak yang diberikan oleh pihak IPG. Ini adalah muka depan portfolio praktikum saya. Dan sebelah ini adalah senarai semak kandungan portfolio. Okay, seterusnya ialah jurnal. Jurnal yang saya buat ialah daripada refleksi yang dibina di dalam refleksi PDP. Dan dijadikan satu tajuk yang penting untuk dijadikan jurnal. Ini sebagai contohnya. Okay, seterusnya pada refleksi pertengahan praktikum, saya telah membentangkan refleksi pertengahan praktikum menggunakan aplikasi Google Meet bersama pensyarah penyelia. Okay, ni video. Okey, di dalam RPP ni, pensyarah penyelia memberikan komen yang positif dan menarik refleksi pertengahan praktikum saya. Selain itu, refleksi pertengahan praktikum ini saya masukkan inovasi dan saya menambahkan penambahbaikan, dan di akhir nanti saya akan menerangkan inovasi saya. Okey, seterusnya dalam core curriculum. Okey, walaupun dalam tempoh PKPP kan, sekolah tidak dibenarkan melakukan aktiviti core curriculum. Oleh itu, saya dan rakan-rakan praktikum yang lain berbincang dengan guru kerana core curriculum untuk mengadakan sehari untuk core curriculum. Oleh itu, saya mengambil tarikh pada 6 bulan 11 mengadakan aktiviti core curriculum secara maya. Saya menggunakan aplikasi Google Meet untuk mengajar asas perkhemahan bawah tajuk bawah core curriculum unit beruniform tunas kadet remaja sekolah. Saya berkongsikan, saya mengajar asas perkhemahan. Yang pertama ialah pengenalan perkhemahan, jenis-jenis skema, jenis tapak yang perlu untuk dibina untuk mendirikan kemah, dan akhir sekali berkongsi pengalaman saya dengan murid dengan saya. Mana saya berkongsikan pengalaman semasa saya berkemah.
dan murid juga berkongsikan pengalaman semasa mereka pergi berkemah. Okey, seterusnya yang terakhir ialah peranan-peranan lain. Yang ini saya akan terangkan mengenai pelibatan dengan sekolah, projek dan akhir sekali inovasi yang saya bina. Okey, pelibatan dengan sekolah, saya menjadi guru penasihat tunas kadet remaja sekolah. Saya juga menjadi guru ganti pada hari-hari yang telah ditetapkan oleh guru penolong kanan pentadbiran. Seterusnya, saya merupakan AJK keceriaan pusat sumber sekolah dan akhir sekali saya merupakan guru tasmid bijak sifis semasa minggu matematik dijalankan. Ini merupakan surat pelantikan AJK keceriaan pusat sumber dan pelantikan sebagai guru penasihat unit uniform. Seterusnya, projek yang telah saya dengan rakan-rakan buat ialah projek mural pusat sumber sekolah. Tujuan ialah menggalakkan pemikiran guru pelatih menjadi seorang yang kreatif dan menanamkan semangat kerjasama di antara kami untuk melakukan aktiviti di sekolah. Seterusnya, kami membina nota interaktif bahasa Arab bagi murid tahun 4 dan tahun 5. Tujuannya ialah untuk menarik minat murid untuk belajar bahasa Arab. Nota interaktif ini menggunakan animasi yang bergerak. Ini adalah laporan projek mural dengan nota interaktif bahasa Arab. Seterusnya, inovasi yang telah saya bina ialah multimedia interaktif solat Jumaat. Ini adalah videonya. Okey, inovasi ini adalah bagi murid tahun 5 iaitu solat Jumaat. Okey, keberkesanan inovasi yang telah saya bina ialah mendapat komen yang positif daripada guru-guru, murid-murid dan ibu bapa yang telah melihat video dan membuat latihan yang telah dibina. Okey, mereka memberikan komen video yang inovasi yang telah saya buat ialah sangat menarik. Cuma ada perlu ditambah baik pada audio sahaja. Selain itu, mereka mengatakan mudah faham ketika melihat inovasi yang telah saya bina ini. Ini adalah maklum balas daripada ibu bapa, kawan-kawan, murid-murid dan guru-guru. Dan akhir sekali ialah sekian, terima kasih daripada saya, Nurul Hidayah binti Muhammad Jais.